Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Sorry, sengit sikit. Okey. Malam ni saya nak bercakap tentang satu perkara yang sangat basic. Okey, dalam penulisan tesis yang melibatkan pernyataan masalah. The heart of the thesis. Okey. Saya nak berkongsi apa yang saya ringkaskan sebagai EPR. Whatever namanya pun, tapi ini ringkasan bagi mempermudahkan perbincangan saya. Okey, untuk menulis problem statement, anda perlukan 4 elemen ini. Pertama adalah elemen idealistik, situasi yang ideal. Okey, yang kita katakan mungkin wujud dalam mimpi. Okey. Yang kedua, problem yang wujud, sebab kita sentiasa untuk mencapai idealistik, situasi idealistik. Jadi apakah problem yang wujud? Di sinilah yang kita nak tekankan. Kemudian apakah implikasi daripada problem ini? Dan itu implication aims. Maka itulah antara tujuan kita membuat kajian. Okey, jadi EPR ni kena anda sentiasa ingat sekurang-kurangnya ada 4 paragraf dalam problem statement anda. Sesiapa yang ada sampai 8 paragraf, 20 paragraf, okey, maka ada masalah itu. Sebab problem statement hanyalah satu statement yang ringkas untuk pembaca jelas apakah sebenarnya kajian yang ingin anda lakukan. Sesiapa yang buat lebih daripada 2 pages problem statement, something wrong somewhere. Okey, kalaupun satu statement ini satu paragraf, dia maybe melibatkan dalam satu page ataupun satu page lebih sedikit. Tapi kalau setiap paragraf tu agak panjang, ada sedikit huraian yang panjang, maka sekurang-kurangnya satu page setengah ataupun 2 page. Dan dia tak sepatutnya lebih daripada 2 pages. Okey. Jadi apakah dia idealistik? Situasi yang ideal yang nak dicapai. Kalau saya nak bagi contoh secara dummy dalam bidang saya, pendidikan sains. Tetapi saya lebih minat melihat kepada pendidikan awalan sains. Okey, kenapa pendidikan awalan sains? Sebab ia sesuatu yang jarang disebut di Malaysia. Okey, jadi situasi idealnya mesti bermula dengan pendidikan sains, bermula daripada sekolah rendah. Okey, yang menyebabkan pelajar berminat, yang menjadikan murid tersebut berminat sains di peringkat sekolah menengah. Seterusnya memasuki jurusan-jurusan sains di peringkat institut pengajian tinggi ataupun di kolej-kolej, okey, di higher education, dan akhirnya menjadi pembekal kepada tenaga mahir dan separuh mahir untuk kemajuan negara yang sudah pasti kita kaitkan dengan kesesuaiannya untuk menyokong IR 4.0. Okey, itu setelah mereka keluar di peringkat alam pekerjaan. Jadi itu situasinya. Yang paling cantik nyatakan bahawa Malaysia juga ada dasar pendidikan sains, ada citationnya, tak kisahlah PPPM ke whatever namanya, dan ia juga selari dengan dasar yang dibawa oleh masyarakat pendidikan sains global, dan cantik kalau ada citationnya. Itu adalah peringkat idealistik. Peringkat problem. Ini yang kita kena tahu ya. Di peringkat problem adalah kita kena sebut bahawa terdapat statistik. Okey, terdapat satu laporan, sama ada KPM ke, MOSTI ke, ataupun mana-mana agensi kerajaan yang menunjukkan berlakunya kekurangan, berlakunya kesukaran untuk mendapatkan pelajar yang berminat dalam bidang sains, menyebabkan berlakunya satu situasi kesukaran untuk melahirkan tenaga kerja dalam bidang-bidang sektor-sektor tertentu. Okey, tunjukkan statistiknya. Maybe boleh bermula dengan peringkat sekolah menengah dan juga peringkat universiti, peringkat sekolah menengah oleh KPM, peringkat universiti oleh KPT, dan bagi di alam pekerjaan oleh badan-badan seperti MOSTI. Okey, tunjukkan statistiknya menunjukkan ada masalah di situ. Okey, dan masalah ini kalau cantik lagi disokong oleh isu global yang juga menghadapi masalah yang sama. Okey, letakkan citation oleh leading author dalam bidang pendidikan sains. Jadi dalam peringkat problem ni juga kena ada citationnya,
yang seperti saya sebutkan tadi ya. Kemudian, apakah implikasi daripada masalah kekurangan tersebut? Okey, tentulah implikasinya akan menjejaskan kemajuan negara. Okey, akan menyebabkan kemajuan negara terbantut, akan menyebabkan invention baru, akan menyebabkan kebergantungan kita kepada tenaga luar. Okey, jadi itu implikasi yang akan wujud dan sehingga kita maybe ketinggalan dalam menyaingi kemajuan selari dengan IR 4.0. Itu implikasi, dan implikasi ini juga mesti ada citation. Okey, di peringkat Malaysia dan peringkat global. Dan akhir sekali barulah kita katakan bahawa inilah tujuan kajian kita. Maka tujuan kajian ini dilakukan untuk membina satu kerangka konseptual awalan sains ataupun sains konseptual pendidikan awalan sains. Okey, kerana Malaysia hanya mempunyai dasar pendidikan sains yang umum sahaja, tetapi tidak ada dasar pendidikan awalan sains yang kita nak bina kerangka konseptualnya supaya ia menjadi panduan membina mengatasi masalah yang disebutkan di atas tadi, mulai daripada sekolah rendah lagi. Jadi selama ini kita overlook keperluan adanya kerangka konsepsi yang mantap perlu diwujudkan untuk pendidikan awalan sains di peringkat sekolah rendah. Barulah dia akan menyebabkan sedikit daripada isu yang kekurangan minat pelajar di sekolah menengah dan ke atas itu dapat diatasi. Jadi itu 4 perkara, okey, yang anda kena sebut secara sepintas lalu tetapi secara precise menggunakan citation yang terbaik. Pilihlah citation yang terbaik untuk membuktikan bahawa kajian itu adalah kajian keperluannya satu yang wujud. Okey, mula dengan keadaan idealistik, keadaan problem yang wujud, implikasinya dan kajian, maka anda wujud. Maka anda pun wujud untuk menghasilkan tersebut. Dan di peringkat problem ni kena pastikan ianya spesifik. Okey, kadang-kadang katakan isunya muncul bukan kerana tidak ada kerangka konsepsi, tapi isunya muncul maybe kerana maybe kerana kemudahan. Maybe itu kalau kita aspek yang kita nak kajilah. Okey, maybe dari segi kepimpinan, pendidikan, maybe dari segi let's say PDP, okay, bahan bantu mengajar, kurikulum, okay, pengurusan pentadbiran. Jadi itu bergantung, ataupun dari segi motivasi, psikologi, psikososial, bergantung kepada bidang anda. Okey, jangan tadi saya sebut tadi kekurangan segi apa? Kerangka konsepsi pendidikan awalan sains. Okey, ada yang maybe melihat daripada masalah anxiety murid untuk belajar, ataupun dari segi penggunaan online, bahan-bahan online, okey, PDP dan sebagainya. Maksud saya di bahagian problem ni, please be specific. Apakah sebenarnya satu masalah dengan data yang anda tunjukkan itu? Apakah masalah yang boleh kita kaitkan daripada citation yang banyak pendidikan sains, mana satu yang anda pilih supaya sesuai dengan bidang anda sendiri, sama ada instructional technology, kurikulum, pentadbiran, okey, so itu bergantung, ataupun teknologi pendidikan, okey. Itu yang perlu anda fikirkan. Kalau kerangka konsepsi tadi, maybe dia lebih kepada bahagian kurikulum, membina satu kurikulum kepada satu sandarannya kepada satu kerangka konsepsi yang baru yang anda nak wujudkan, supaya semua pembentukan kurikulum selepas itu mengambil kira dasar konsepsi yang anda cuba bina. Okey, jadi itu saja sempat saya berkongsi. So, mudah-mudahan anda tidak terlepas daripada aliran ini. Standard saja untuk semua, dan dia mestilah precise dan concise dengan sokongan citation dalam dan luar negara. So, mudah-mudahan anda dapat sedikit manfaat daripada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye-bye.